Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqidatu ahlul iman al-mawdu'ah li-ta'limi nisa was-sibyan. Akidah ahli iman untuk wanita dan kanak-kanak. Jadi bila disebut akidah ahli iman untuk wanita dan kanak-kanak ni menunjukkan atas asas pengetahuan akidah. Tak dapat tidak bagi setiap yang mukallaf mempelajari dan mengetahuinya. Elok diketahui daripada peringkat awal, daripada peringkat kanak-kanak lagi kita dah belajar, diperkenalkan tentang mengenal Allah dan mengenal agamanya. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi amat mengasihani. Maka ulama mendahulukan atau memulakan kitab mereka ini dengan basmalah, iaitu lafaz bismillahirrahmanirrahim, kerana dua alasan besarnya. Yang pertama, kerana beramal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap urusan yang dipandang baik oleh syariat yang mana tidak didahulukan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ianya terputus. Apa makna terputus di situ? Iaitulah sedikit dan kurangnya barakah. Jadi kalau dibacakan bismillahirrahmanirrahim, itu barakahnya itu bersambung-sambung, terus menerus kebaikannya itu yang dipanggil sebagai barakah. Jadi kalau kita baca kitab ni, sebelum kita membacakan kitab, kita baca bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala menggandakan keberkatan, yakni menggandakan kebaikan secara terus menerus. Begitu juga nak menulis, nak mencatat sesuatu yang baik seperti mengarang kitab dan sebagainya. Sebab itulah para ulama memulakan dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dia punya nama tu basmalah lah, panggil, baca oleh engkau akan basmalah, maknanya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alasan yang kedua, sebab yang kedua kerana mengikut kitab-kitab yang diturunkan dari langit, yang mana semuanya dimulakan dengan lafaz basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim, yakni dengan mafhum yang sama daripada kalimah Arab bismillahirrahmanirrahim, sama ada diturunkan dengan bahasa Suryani atau Ibrani, tetap lafaznya dengan mafhum bismillahirrahmanirrahim. Walaupun dengan bahasa Ibrani, misal contoh pada kitab yang lain, ataupun Suryani, tetap dengan makna bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Katanya ulama, bismillahirrahmanirrahim ni diistimewakan untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap segenap kehidupannya disunatkan untuk membaca kalimah ini, kalimah bismillahirrahmanirrahim, yang penuh dengan keistimewaan, kelebihan dan sirnya. Ni lafaz bismillah ni. Kita kalau masuk dalam kereta tak baca lafaz bismillah, rugi. Kita kalau masuk masjid tak baca lafaz bismillah, rugi. Kita nak makan tak baca lafaz bismillah, rugi. Kita nak minum tak baca lafaz bismillah, rugi. Atau kita nak bermain ke apa ke, semua dengan lafaz bismillah. Kalau tak baca, rugi. Dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi amat mengasihani. Jadi seluruh makna-makna ni, rahsia basmalah kita ambil ringkas je. Seluruh makna-makna di dalam kitab-kitab terdahulu, baik kitab Zabur, Taurah, Injil, terhimpun seluruh makna-makna di dalamnya, rahsia-rahsia, cahaya-cahayanya terhimpun di dalam Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran tu menghimpunkan segala rahsia-rahsia kitab-kitab terdahulu. Sebab Al-Quran itu diturunkan ke atas penutup bagi segala rasul-rasul dan nabi-nabi, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seluruh makna-makna di dalam Al-Quran itu terhimpun di dalam surah Al-Fatihah. Sebab tu sangat besar kelebihan bagi orang yang membacakan Al-Fatihah. Sebab tu kita hadiahkan kepada orang mati pun Al-Fatihah, kerana merangkumi makna-makna di dalam Al-Quran. Al-Fatihah itu besar rahsianya, asrarnya, segala-galanya. Itu semua dalam Al-Fatihah. Bahkan dinamakan sebagai Ummul Kitab
ibu bagi kitab. Nama pun Al-Fatihah pembukaan. Jadi siapa nak cerah hati dan jiwanya, hendaklah sentiasa beramal dengan surah ini, iaitu surah Al-Fatihah. Bahkan jikalau tidak ada Al-Fatihah di dalam sembahyang, maka sembahyang kita tidak sah. Begitulah kelebihan ketinggian Al-Fatihah, salah satu daripada surah di dalam Al-Quran. Dan makna-makna di dalam Al-Fatihah itu tersimpan di dalam Bismillahirrahmanirrahim, lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh makna-makna di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu terhimpun ataupun rahsianya tersimpan pada huruf ba di awal basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu. Dan seluruh rahsia dan makna pada huruf ba itu tersimpan atau terhimpun di bawah atau di dalam titik di bawah huruf ba. Dan daripada titik itu menghasilkan gurisan alif, yang mana alif itu mengisyaratkan kepada tunggal. Tunggal itu mengisyaratkan kepada pencipta segala alam ini, iaitulah Rasulullah, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku nabi dan rasul akhir zaman. Dan alif itu adalah daripada isyarat tunggalnya keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dialah yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maka dialah Tuhan yang semata-mata, dengannya dan dengannya barang yang datang, dengannya juga barang yang telah, dengannya barang yang telah ada, dan dengannya juga barang yang lagi akan datang. Bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Bi itu mengisyaratkan dengan saya, yakni dengan aku, yakni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Allah barang yang telah ada, dan dengan Allah juga barang yang lagi akan ada. Jadi alif tu mengisyaratkan tunggalnya. Setiap yang ada itu datang daripada Allah, dan dia jugalah yang maha berkuasa mentiadakan barang yang ada itu. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Kita leraikan sedikit nama-nama Allah yang terkandung dalam lafaz basmalah. Ba tu dengan nama Allah. Ba dengan nama Allah tu, Allah lafzul jalalah. Lafzul jalalah Allah di sisi jumhur ulama ismul a'zam. Daripada nama-nama Allah yang banyak tu, nama ni yang paling besar sekali, ismul a'zam panggil. Adapun di sisi Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, ismul a'zam itu al-hayyu al-qayyum. Maka dengan itu Allah Taala mengkhususkan pada 5 surah sahaja kalimah al-hayyu al-qayyum. Dalam surah tertentu saja, seperti surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Lagi 3 surah tu cari sendiri. Tu Al-Hayyu Al-Qayyum. Maka kata Imam Nawawi itu ismul a'zam. Adapun jumhur ulama, Allah ismul a'zam. Hebatnya nama Allah ni, nama Allah ni di sisi bahasa Arab, nama Allah kalau digunakan untuk nama Allah, dia tak boleh tukar pergi dengan makna nama makhluk. Tak boleh. Semua nama Allah tetap nama Allah, nama bagi Tuhan. Alif lam lam ha, kalau kita buangkan alif tu, tinggal lillahi dengan maksud Tuhan juga. Lillahi dengan lillahi bagi Allah, Tuhan, menuju kepada Allah. Kalau kita buang satu lam, tinggal ilahu, ilahun atau ilahi, nama makna Allah juga, maknanya makna Tuhan juga. Ataupun kita buangkan lam-lam, tinggal ha je, tinggal hu je, Allahu tu tinggal hu saja, pun dengan makna Tuhan juga. Dia, yakni Tuhan, yakni Allah. Ar-Rahmani, sifat Ar-Rahman, iaitu sifat, salah satu sifat atau nama bagi Allah, menunjukkan atas sifat Allah Ta'ala. Ar-Rahman, Maha Pemurah. Yang ni, sifat ni pergi kepada berbentuk umum. Ar-Rahman, umum. Ar-Rahman Allah Ta'ala ni nampak sangat dekat muka bumi ni. Kenapa? Hatta orang kafir pun boleh minum juga, hatta orang kafir pun boleh makan juga, hatta orang kafir pun boleh sedut udara juga.
Jadi Allah tu yang maha pemurah, dia bagi kepada siapa yang dia kehendak, baik orang beriman maupun orang kafir dapat juga. Adapun Ar-Rahim tu khusus, kasih sayang Tuhan bagi orang beriman je. Bagi orang beriman maknanya mengkhususkan bagi Allah Ta'ala atas orang beriman. Jadi yang nampak atas orang beriman ni, nampak zahir sifat rahim Allah Ta'ala tu apabila seseorang itu mati dalam iman dan selepas tu diselamatkan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi rahim ni daqiq, lain lafaz Ar-Rahman itu bersifat umum. Jadi kalau kita mengambil pelajaran daripada sifat Allah Ta'ala ni, daripada Ar-Rahim, Ar-Rahman pergi kepada Allah. Ar-Rahim sifat belas kasih kepada orang beriman. Ar-Rahman sifat belas kasih kepada seluruh makhluk, umum makhluk, tak kira orang beriman, orang kafir ke apa ke. Dari sudut kita belas kesian kepada manusia, tak kira orang beriman ke orang kafir ke, kalau kita ada sifat yang macam gitulah, ini sifat yang terpuji. Bukan kerana kita redha akan kekafiran orang tu, bukan, tapi dia tu makhluk Allah juga. Kita ada peri kemanusiaan dengan dia. Contoh, kita tolong dia, tolong dari sudut peri kemanusiaan, tak masalah. Sebab hakikat dia makhluk Allah Ta'ala juga. Kalau kita boleh Ar-Rahim ni sifat khusus, sifat umum, kita boleh pergi kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi syarat dia mesti melalui kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mesti kita menenggelamkan diri kepada kasih sayang, makrifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru boleh pergi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu syarat yang Allah Ta'ala beri. Untuk pergi kepada dia mesti mengenal akan kekasihnya, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi auliaillah, wali-wali Allah itu mereka menguasai atau menanamkan pada diri mereka itu rasa kasih sayang terhadap orang beriman dan juga rasa kasih sayang kepada seluruh makhluk. Barulah mereka dapat mengenal Tuhan. Sebab Allah yang menjadikan semua makhluk. Tuhan yang menjadikan semua makhluk ni. Tuhan yang menjadikan seluruh makhluk ni. Kalau bahas hakikat terlampau jauh sangat, tapi nak ceritanya hakikat semua datang daripada Allah Ta'ala belaka. Sebab tu kalau dari sudut hakikatnya kita kena kasih juga, sebab dia datang daripada Allah. Nampak? Sebab tu kita kena tanamkan rasa kasih sayang di dalam hati ni, sama ada rasa kasih sayang kita sebagai orang beriman dan juga rasa kasih sayang kita sebagai manusia yang mesti mengasihi akan makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta semut pun kita tak boleh nak membabi buta, spray macam tu ya, bunuh macam tu ya. Dia kalau jadi orang hatinya sufi, semut ke nyamuk ke apa ke, kita tak boleh bunuh dengan rasa macam membuta tuli gitu, kosong. Tak ada rasa-rasa kasih kepada makhluk Allah. Kena rasa kasih juga. Kalau tak ada kena mengena, biarlah semut tu berjalan pun. Biar semut tu berjalan kat tepi kita tu, tak gatal juga tangan kita nak bunuhkan semut tu. Ini tak ada sifat rasa kasih sayang kepada makhluk Allah Ta'ala. Sebab tu kadang-kadang kita kena, bukan kadang-kadang, kena selalu mengikuti apa sifat akhlak orang sufi. Sebab kebanyakan daripada ajaran mereka itu bertepatan dengan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih mendalami, hati itu lebih menghalusi perjalanan mahabbah. Kemudian katanya lagi al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Rahmat, ta'zim Allah dicurahkan kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta sahabatnya. Mana rahmat dekat sini, mana selawat dekat sini adalah rahmat. Rahmat yang mencurah-curah atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah dah wafat, sentiasalah kelebihan oleh Allah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kita ni berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berselawat ke atas Nabi, manfaat dan faedah berselawat tu pergi ke kita. Ada juga pendapat yang kata kalau selawat manfaat tu ada juga pergi kepada Nabi, tapi tak boleh nak cakap dalam majlis luar daripada ta'lim dan tabyin. Tapi di sisi kita, manfaat orang berselawat tu dapat manfaat. Faedah berselawat tu pulang kepada diri orang berselawat tu. Jadi kalau satu orang berselawat dengan satu selawat, Allah berselawat ke atasnya 10 kali selawat. Apa makna selawat? Selawat Allah atas orang yang berselawat, iaitulah rahmat Allah Ta'ala atas orang yang berselawat. Cuba bayang kalau 1000 kali punya berselawat.
Kalau 1 kali 10 kali selawat, kalau 100 kali, kalau 1000 kali, kalau 100,000 kali. Dan semudah atau sedekat jalan untuk pergi kepada Allah di zaman ini, iaitu berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kalau kita berselawat dengan salatul Fatih. Ini selawat penuh dengan rahsia-rahsia pengenalan atas hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini selawat pembukaan. Kalau orang rasa nak terbuka dengan jalan ahlillah, ini selawat, iaitu salatul Fatih. Qala Syekhul Imam Qudwatul Anam Al-Alimul Al-Allama Al-Hibru Al-Fahamah Sayyidi Abdul Qadir Ibnu Ali Al-Fasi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi, amin. Katanya musannif, telah berkata Syekh Imam tuntutan umat Al-Alim Al-Allamah Al-Hibru Al-Fahamah Sidi Abdul Qadir bin Ali Al-Fasi radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah memberi manfaat akan diri beliau, semoga Allah Ta'ala memberi manfaat diri beliau tu bagi umat, yakni dengan meninggalkan risalah ataupun karangan kitabnya, menyebabkan orang selepasnya atau orang selepas, sama ada orang yang semasa hidupnya ataupun selepasnya mendapat manfaat, mengenal akan tauhid, mengenal akan akidah. Itu dipanggil manfaat. Ulama meninggalkan jasa kepada kita. Adapun kita belum tentu lagi meninggalkan jasa pada orang lain. Apa jasa kita untuk agama? Ada. Yang ada kita ambil manfaat daripada agama. Suruh orang panggil kita wali, nampak baca Quran lebih sikit, sembahyang lebih sikit, zikir lebih sikit. Bila orang nak panggil aku yang mulia, tuan guru ke, tok guru ke, apa ke. Itu kita mengambil manfaat, ambil kesempatan atas agama. Ada pun jasa tak ada apa-apa. Ada jasa? Tak ada. Kalau kita buat sesuatu pun sedekah untuk diri kita. Asal awak sedekah, nanti kalau sedekah panjang umur. Banyak diri kita semua. Jasa untuk agama tak nampak lagi. Sebab itulah kita tak layak untuk berkhidmat. Kalau kita diberikan peluang untuk berkhidmat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama kita merasakan kita tak layak untuk berkhidmat. Sebab untuk khidmat pada agama Allah Taala ni, orang yang terpilih, mereka yang zahir batinnya masya-Allah kuat hubungannya dengan Rasulullah, kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah, kita pun sama ni. Baik ustaz ke, baik antum ke, kita begitulah. Tapi daripada tak ada, jangan tak ada langsung. Ya tak? Ada ni lagi okey lah. Kita nak berkhidmat, belajar. Dalam masa yang sama kita kena mengiktiraf kelemahan pada diri kita ni, yang kita tak layak nak berkhidmat. Kemudian alhamdulillahilladzi hadil mu'minina li tauhidih wa muayyidihim bi nuri taufiqihi wa tasdidih. Segala puji bagi Allah, petunjuk orang mukmin kepada keesaannya dan menyokong mereka dengan cahaya taufik dan petunjuknya. Di sisi ahli sunnah, makna taufik, keupayaan yang Allah Ta'ala jadikan untuk seseorang hamba melaksanakan ketaatan. Kudrah ataupun keupayaan lah terjemahan kita. Kemampuan yang Allah Ta'ala jadikan pada diri hamba itu untuk melaksanakan ketaatan. Macam kita lah, dah belajar, dah mengaji, yakni telah mendapat taufik daripada Allah. Kalau jalannya tu dipanggil hidayah. Tapi hakikat, jangan kita pandang Tuhan bagi kita power. Faham? Macam contoh kalau kita kata, dengan izin Allah saya dapat hadir belajar, Allah bagi saya kuasa untuk berjalan. Tak. Jangan kita fahamkan, patahkan Allah Ta'ala mematah-matahkan kuasa dia bagi kita sikit. Bukan itu fahamnya. Hakikat segala-galanya Allah belaka yang jadikan. Makhluk tak boleh memberi bekas. Jadi apa yang ada pada kita ni, anugerah, kurniaan Allah. Sebab tu kita sebut setiap daripada pekerjaan-pekerjaan yang membawa kepada ketaatan, kita sebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ataupun sesuatu maksiat yang kita tak lakukan, lalu kita dengar, kita pun kata la haula wala quwata illa billah. Baik yang taat maupun yang maksiat. Tatkala kalau muadzin sebut kan, hayya 'alas salah, marilah kita sembahyang, kita pun sebut la haula, tidak ada daya dalam nak meninggalkan maksiat.
wala quwwah, tidak ada upaya dalam nak melaksanakan ketaatan illa billahi, melainkan dengan Allah, yakni pertolongan Allah yang jadikan. Allah yang jadikan. Kalau bukan kerana takdir Allah yang jadikan kita macam ni, kita tak akan berbuat taat, melainkan lawannya, maksiat. Jadi kalau kita buat taat, maknanya kita tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat itu pun kehendak dia lah. Kehendak dia. Kalau bukan kehendak dia, habislah kita. Kita dalam situasi yang lain, berlawanan dengan situasi taat. Jadi ketaatan ini anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Idzan, oleh yang demikian, walidzalik, janganlah kita merasa bangga dengan ketaatan yang kita lakukan, melainkan kita bersyukur kepada dia. Pulangkan balik segala-galanya daripada dia dan kepada dia. Jangan kita rasa-rasa macam kita yang jadikan ketaatan tu. Sebab tu dalam doa iftitah tu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya sembahyang saya, ikhtiyariyah. Faham? Ikhtiyariyah tu maknanya kita menyahaja sembahyang. Sebab tu kita kalau sembahyang, usolli saja aku sembahyang. Habis kalau tak nak sembahyang, ya boleh juga kalau satu orang tu kalau tak nak sembahyang, dia tak nak sembahyang, tapi berdosa, dosa besar. Orang yang tak nak sembahyang dosa besar, fasik. Bahkan ditimpakan balak bencana. Masa hidupnya, berkat umurnya tak ada. Rezekinya sempit. Kalau rezekinya nampak tak sempit, itu namanya istidraj. Dicabut daripada wajahnya tanda iman. Itu masa hidup. Masa hidup. Yang sebelum nak mati, ada lagi. Sebelum nak mati, belum mati lagi sebelum nak mati itu, akan diberikan kehausan dengan sehaus-hausnya. Haus sangat sebelum mati. Akan diganggu dengan syaitan, yang mana dia akan ikut syaitan tu sebelum mati. Nauzubillah. Bukan senang mati. Tak? Faham? Bukan senang mati. Memanglah kita nampak, kita sedap je lah dalam Facebook, telah pergi sahabat baik saya. Memanglah kita yang hidup lagi memang sedap nak cakap. Moga kau aman di sana. Memang sedap kita yang cakap. Moga kau tenang di sana. Tenang apa orang tu? Tenang, sedap lah kita cakap tenang. Betul, itu berupa doa. Bagus doa macam tu. Tapi yang kita masih hidup ni, kena buat persiapan. Ini belajar akidah tak nak tenang apa? Belajar tauhid tak nak tenang. Soalan pertama tentang tauhid, man rabbuk, siapa Tuhan kau? Orang suruh belajar akidah tak nak, katanya nanti. Yang lebih dahsyat ditanya, marilah, tak nak belajar ke? Tauhid saya sudah tinggi. Apa tauhidnya? Tuhan bertangan, tangan tak serupa dengan makhluk. Tauhid macam tu. Akidah ke macam tu? Batil, sesat lagi menyesatkan. Lepas tu bila mana-mana orang bawa pahaman Tuhan tu bertangan, bermata, kita pula menyokong. Nampak sangat kita pun tak faham tauhid dan akidah. Nampak sangat kita jahil dengan akidah. Kita meninggalkan keutamaan dalam hidup kita ni, iaitu mengenal agama. Agama tu didasari dengan akidah. Akidah tu kalau tak dikenal, musibat hidup. Faham? Jangan diharapkan kejayaan kalau akidah kita rosak. Nak aman, nak tenang apa kalau akidah rosak? Tak akan tenang, tak akan aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin safwatihi min khalqihi as-sa'i fi irsyadi 'abidihi wa ala alihi wa sahbihi ta'ziman li haqqihi wastijlalban li widadihi. Selawat Allah dicurahkan kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ciptaan terbaiknya. Ciptaan terbaik, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik Rasul dan Nabi. Tak ada ciptaan yang terbaik yang datang sebelumnya maupun yang datang selepasnya, tak ada. Allah mengistimewakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak ada mampu yang mengatakan bagi saya syafaat di akhirat esok, melainkan hanya Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad je ana laha. Yang lain tak boleh sebut. Yang lain kata nafsi nafsi, idhabu ila ghairi. Tapi Nabi kita
bagi aku ada syafaat. Nanti aku mohon kepada Allah, aku akan bagi syafaat kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi Nabi yang boleh bagi syafaat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala mengurniakan syafaat Rasulullah ke atas kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan. Sebab tu dekat dunia ni kena rajin-rajin kenal Nabi. Kena rajin-rajin ambil tahu pasal Nabi. Kena rajin-rajin ambil tahu pasal kekasih Nabi. Nanti keluar cahayanya tu di hari kiamat. Ini orang kasihkan kepada orang yang aku kasih. Silahnya tu sampai kepada baginda Nabi Muhammad. Tapi kalau dekat sini dah asyik artis barat, mulutnya lidahnya siang malam cerita pasal orang lain, bukan pasal Nabi, bukan pasal orang-orang yang dikasihi Nabi. Cerita pasal artis kafir, artis fajir, artis fasik, artis barat, artis Korea, orang-orang yang menyembah selain kepada Allah. Macam mana nak mudah mengucap? Cakaplah. Kalau dah kat handphone tu hari-hari tubuh badan yang diagung-agungkan tu lain daripada orang yang dikasihi Allah dan Rasulnya, agak-agak nak mengucap senang ke? Kita yang akan berhadapan dengan malaikat Israel one by one, bukan orang lain dah. Jadi kita jaga diri kita. Hashtag kita jaga diri kita dengan mendalami ilmu akidah, dengan menambahkan sifat sayang, ingin belajar, sayangkan agama, sayangkan ilmu. Nanti kita disayangi oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian lagi, selawat Allah dicurahkan kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ciptaan terbaiknya, yang membawa petunjuk kepada hamba Allah, juga dicurahkan kepada keluarganya, yakni keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat-sahabatnya yang terpilih. Ni semua terpilih. Usahakan Rasulullah, usahakan keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, yang khidmat Rasulullah dari kalangan binatang, semua tu terpilih. Semua tu duduk dengan Rasulullah di syurga. Tu. Kalau dah binatang begitu, apatah lagi kalau manusia yang mengasihi akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua terpilih. Batang pohon tamar pun di syurga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik atas mimbar ingin berkhutbah atau sedang berkhutbah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang duduk di bawah pun dengar ada bunyi rintih budak menangis. Macam rintihan budak menangis. Mengerang begitu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun daripada mimbar, pergi rapat ke sebatang pohon tamar. Batang pohon tamar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat, ketahuilah, ni pohon tamar ini yang menangis. Bunyi sedih dia tu sampai sahabat-sahabat semua dengar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pujuk batang pohon tamar tu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa sedih? Kenapa menangis? Batang pohon tamar tu kata, wahai Rasulullah, dahulu aku ni kau buat bersandar. Sebab batang pohon tamar ini dahulu adalah tiang mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat tanya, boleh ke kalau kami minta izin nak buat satu lagi yang baru punya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah hajat sahabat-sahabatnya begitu, kalau kamu tak jadi masalah, bismillah, silakan. Jadi batang pohon tamar yang lama ini dah tak diguna lagi. Dia sedih. Bukan macam kita, tak ada apa-apa pun. Tak mengamalkan sunnah, tak rasa sedih, tak ada rasa apa. Bahkan berlawanan dengan sunnah, tak ada rasa bimbang, tak ada rasa malu, tak ada. Tapi batang pohon tamar ni lain, sedih. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada batang pohon tamar tu, ginilah, saya bagi kamu pilihan. Sama ada kamu nak hidup seperti mana dahulu, hidup segar di dunia ni, bahkan lebih hidup berbanding dengan sebelumnya, ataupun kamu nak hidup bersama dengan saya di syurga. Lalu batang pohon tamar tu pun bilang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pilih nak duduk atau nak hidup bersama dengan kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga. Kemudian berhenti batang pohon tamar.
daripada menangis, yakni sedih sampai bunyi sedihnya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, wallahi demi Allah, walladhi nafsi biyadih, demi Allah, jikalau aku tak berhentikan batang pohon tamar ini daripada kesedihannya, daripada menangisnya, dia akan menangis sampai hari kiamat. Hebatnya Rasulullah boleh pujuk walau hanya dengan sebatang pohon tamar, baik dengan borak, baik dengan apa, Rasulullah kalau pujuk semua habis. Maknanya semua apa orang kata cair. Begitulah keistimewaan, kelembutan, sifat pemurahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya ulama, kalau bagus juga kalau batang pohon tamar tu menangis sampai sekarang ni, supaya ia menjadi saksi betapalah barang seperti itu, jamit pokok tu, ketulan pokok tu macam jamit lah, benda yang mati begitu, boleh menangis kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malulah oleh kamu wahai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila setiap kali nak melakukan kesalahan tak malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ceritanya, pengajaran buat kita, iktibar buat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa melembutkan hati kita ni dan menjauhkan kita daripada segala barang yang tidak disukai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita orang zaman ni penuh dengan bermasalah, masalah sana sini. Dulu luar rumah je, sekarang dalam rumah. Dulu luar rumah, sekarang perkara tu bawa dalam rumah. Tu handphone tu jahat, duduk kat dalam rumah jadi masalah. Kita tak lari daripada handphone tu, baik ustaz, tak ustaz ke apa ke tu. Orang dulu kalau kita keluar rumah, baru orang cerita pasal umpatan. Ada cerita umpat, ada cerita baru, ada isu baru kalau dulu-dulu, ya tak? Tapi sekarang tak payah keluar rumah, dalam bilik je. Orang akan bawa cerita, sanggup kadang-kadang nak aibkan masalah rumah tangga ni, beritahu orang supaya orang semua tahu ni. Ini bukan daripada akhlak. Ini bukan daripada akhlak, walaupun memang betul, tapi ini bukan daripada akhlak kita mengaibkan orang lain. Faham? Ada jalan lain. Belajarlah macam mana nak cerita, macam mana nak terangkan kepada, ada qadhi, ada hakim. Jadi kalau kita aibkan orang sampai macam itu, walaupun memang dia salah, tapi kalau cara macam itu tak elok. Macam seolah-olah kita bawa handphone pergi dekat orang nak pergi tandas. Tengok-tengok sekejap lagi dia buang yang besar. Lepas tu dah sampai kat dalam begitu. Nak buka seluar. Itulah syahadah. Ini bukan daripada adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Sebab apa kita jadi macam itu? Sebab emosi. Emosi yang tak terkawal. Memang betul, berat mata memandang, berat lagi bau mikul. Tapi apabila kita menjatuhkan aib seseorang itu, awas, nanti aib kita tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Barang siapa yang menutup aib seseorang hamba itu, akan ditutup aibnya di hari kiamat. Maklum dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang betul kadang-kadang kemarahan, emosi kita terlalu kuat. Tapi siapa yang bersabar, siapa yang dapat memeliharanya, insya-Allah Allah memeliharanya daripada api neraka. Bukan sikit tau balasannya, api neraka. Diselamatkan daripada api neraka, bukan sikit, bukan benda kecil. Mungkin kita kata awak tak kena, boleh dah cakap, betul. Tapi kalau nak dibandingkan dengan keselamatan daripada api neraka, lebih baik kita buat apa yang kita tak suka tu. Apa yang kita tak suka tu, tutup aib orang. Tak pasal-pasal nama orang lain pula terpalit. I'lam anna Allah awjaba ala kulli mukallafin wa huwa al-balighul aqilu alladhi balaghathu da'watun nubuwati an yakuna arifan bima yajibu lahu subhanahu wa ma yastahilu alaihi wa ma yajuzu fihi haqqi. Ketahuilah, dia kata i'lam kat situ, nampak bahasa Arabnya. I'lam. Dia tak kata i'lamu. Kalau i'lamu ni macam jadi fardu kifayah. Fardu kifayah. Dia kata i'lam, makna setiap orang, setiap daripada orang lelaki perempuan yang mukallaf, bahawa sesungguhnya Allah mewajibkan ke atas sekalian mukallaf, iaitu orang yang balik, berakal, yang sampai padanya dakwah kenabian, yakni seru Islam, untuk menjadi orang yang mengetahui apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil baginya, dan apa yang haram bagi haknya. Sebab tu wajib belajar sifat 20. Sebab dengan belajar sifat 20, belajar tentang apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang harus bagi Allah. Kalau tak mengenal Tuhan, macam mana nak sampai kepada Tuhan?
Ada orang hari ni tolak pengajian sifat 20. Rasa bangga. Ini pengajian sifat 20 tak ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak menunjukkan kejahilan dan kebingungannya. Memang penyusunan tu tak ada, tapi sifat-sifat yang dipelajari itu ada. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi sudah ada. Takkan wujud tak ada, qidam tak ada, baqa tak ada, mukhalafatu ta'ala lil hawadith tak ada. Takkanlah. Sedangkan inilah i'tikad Rasulullah dan i'tikad para sahabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma pada kita, zaman kita ada penyusunan supaya mudah orang awam macam kita ni belajar, kenal sifat-sifat yang wajib, kenal sifat-sifat yang mustahil, kenal sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Benda dah tersusun, dah tersedia, tinggal belajar dan fahamkan. Lagi mudah. Orang awam tak mampu nak ambil Quran terus, nak ambil hadis terus, tak mampu. Kemudian nak syarahkan lagi, tak mampu. Jadi ulama sediakan. Kalau kita beli rumah dengan developer, kita bayar je deposit. Lepas tu sampai masa orang bagi kunci, dah pakailah rumah tu. Duk persoalkan pula, apa pasal tangga dia kat sini ni? Robohkan tangga. Aku tak nak dapur kat belakang, nak dapur kat depan. Lala roboh semua sekali. Sengal. Jadi kita ni ulama dah sediakan apa pening-pening kepala. Kereta kita beli baru tu, kereta tu kita sendiri nak dah beritahu siap. Dia punya tukang jual tu, seller tu namanya tu, kan, tukang jual tu dah kata dah, kalau abang nak model ni, dia ada ni, ada ni, ada ni, ada ni, ada ni, rupa dia ni lah. Cuma belum keluar lagi ni, hujung bulan ni dapat lah. Setuju dah. Sampai masa kita kata tak nak lah gear kat sini, gear nak letak kat bonet belakang, tayar tak nak bawah, kalau boleh tayar nak ke atas. Dan dia nak berjalan. Inilah umpamanya kejahilan bagi orang yang menolak sifat 20. Elok dah bagi jalan pergi kepada Allah, makrifat kepada Allah, nak ambil lain juga. Itulah yang kata Tuhan bertangan tapi tangan tak serupa dengan makhluk tu. Na'udzubillah min dzalik. Belajarlah, ikutlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, belajar sifat 20, ikut alim ulama Ahlussunnah wal Jamaah macam mana nak fahamkan sifat 20 tu, dan juga perkara aqaidul iman yang lainnya, insya-Allah menjadi benteng daripada kesesatan. Jadi benteng. Kita kalau mengaji sifat 20, orang tu walau doktor falsafah sekalipun, dia cakap je sikit dia bersalahan dengan akidah, kita dah tahu dah, kenal dah, walau doktor falsafah sekalipun. Sebab yang kita nilai akidah tu yang sahih, bukan kau punya sijil, kan? Tapi kalau sijilnya tak ada, akidahnya benar, bismillah, engkau yang terbaik. Faham? Itu suluh kita. Bukan kerana nak bongkak, nak apa. Akidah nombor satu dalam kehidupan. Macam rumah, dalam satu bangunan, apa yang perlu kita utamakan? Terus buat bumbung macam tu buat rumah, gila punya kontraktor kalau macam ni. Kita apa-apa kita buat bumbung dulu. Saya buat surau, buat musalla, semua mula dengan pasak dulu lah, konkret bawah tu, asasnya tu kena kuat. Lagi kalau bangunan pencakar langit, apa panggil tu, susuk. Susuk tu orang yang buat ni yang tanam tu, piling dia tu. Dia kalau bangunan tinggi, dia mesti ada kadar piling dia ke bawah tu mesti sesuai dengan nak menanggung yang ke atas tu. Rumah pun begitu juga. Kalau nak kuat, mesti dia punya bin ikat dia tu dengan lantai dia tu berbesi-besi bagai. Itu kuat dulu. Yang lain insya-Allah, struktur yang lain akan kuat. Dalam agama, kekuatan kita bergantung pada akidah. Itu cerita dia. Jadi sayugia bagi setiap orang, baik lelaki perempuan. Kalau kita jadi suami, pastikan isteri kita faham agama. Itu tanggungjawab kita. Kalau kita tak mampu nak leraikan kekusutan yang ada pada diri dia tu, kita bawa dia pergi belajar. Yelah, kita pun kadang-kadang bukan pandai sangat kan, nak syarah pun yang lain kita dengar, yang lain kita sampai. Maklum bukan suami semua pandai bersyarah kat depan isteri, kena pula isteri bekeng. Balik rumah ni abang nak syarah apa benda, kena macam tu je dah, tak ada apa-apa, tak edit lah, takut. Jadi bawa belajar.
Kalau isteri tak pandai nanti dia dakwa esok. Nak ke mana tu? Nak ke syurga ke? Dibiarkan kita sesat, tak pandai, tak reti, jahil dengan agama, nak masuk syurga. Wahai Tuhan, jangan bagi dia masuk syurga. Nampak? Ini sebab tu dia panggil fitnah esok di hari kiamat. Ini jadi fitnah. Sebut tuan-tuan baca kitab Al-Yawaqit wal Jawahir, nanti anak-anak, isteri-isteri nanti ada sebut macam tu, seolah-olah begitulah keadaannya. Nanti nak pergi mana? Syurga. Nanti ini dahulu yang bagi saya makan benda haram. Dia dakwa kita macam tu, tak ada harapan. Baru dah nak nampak bidadari kelam. Faslun fil ilahiyat, fasal tentang ketuhanan. Wallahu a'lam. Mesti setakat tu. InsyaAllah jika ada umurnya, jika ada rezeki, tahun depan kita sambung. InsyaAllah ini masih baru lagi ni. Kalau siapa-siapa nak belajar lagi peringkat awal ni, elok masuk peringkat awal ni. Kalau dah masuk kat tengah-tengah tu sekarang, nak mengulang balik yang dekat belakang, kesian. Jadi peringkat awal ni seru. Siapa-siapa nak belajar, elok belajar daripada awal ni. InsyaAllah akan membantu kita pada peringkat akhirnya. Tapi kalau masuk pada peringkat akhir, nanti dah nak kena ulang balik. Itu pun kalau gurunya panjang umur. Kalau gurunya dah pendek umur, kadang-kadang guru tu panjang umur, yang belajar tu pula pendek umur, tak sempat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat membantu kita dalam kehidupan di dunia, di alam barzah dan di hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ulikal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi mudadil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.